سنين عايشين نحن واخواننا المسيحيين سمن وعسل. بترجاكم ما تخلوا الاشياء عم تصير برا الضيعه تتحكم فيها. لك يا حيف على الرجال اذا هيك يا زعران يا بلا اخلاق. وانت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Ni Amalia Ayuni binti Muhammad Fauzi dan rakan setugas Siti Nuryakinah binti Syari merupakan pelajar tahun 1 Fakulti Undang-Undang dari kelas Undang-Undang Masyarakat dan Multi Agama bagi sesi 2022-2023 semester 2 bakal merungkaikan cerita di sebalik layar mengenai cerita arahan Nadine Labaki, iaitu cerita yang bertajuk Where Do We Go Now. Cerita ini merupakan sebuah cerita yang telah diterbitkan pada 14 September 2011. Sukacita kami ingin maklumkan bahawa review yang kami lakukan ini tiada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Kami juga ingin memohon keampunan sekiranya review yang kami lakukan ini ada mengguris hati sesetengah pihak kerana pihak kami tidaklah sempurna. Bak kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi, para penonton diingatkan untuk mengambil review kami ini sebagai pengajaran semata-mata dan tidak membawanya ke hati. Oleh itu saya akan meneruskan review kami dengan memberikan tugas yang seterusnya kepada rakan saya iaitu Siti Nuryakinah. Dipersilakan. Filem ini mengisahkan tentang suasana peperangan yang berlaku tanpa henti di sebuah kampung luar kawasan bandar di Timur Tengah di antara golongan Kristian dan golongan Muslim yang mana telah mengorbankan banyak nyawa di kampung itu. Pengarah cerita ini tidak secara spesifik menyebut nama negara yang menjadi latar belakang cerita tersebut, menunjukkan bahawa pengarah ingin menekankan secara menyeluruh tentang sikap tidak bertoleransi antara agama dan pergaduhan yang menjadi rentetan daripada sikap tersebut. Golongan wanita yang serik dengan peperangan yang berlaku itu telah membentuk satu pakatan bagi menghalang lelaki-lelaki tersebut tidak kira agama mana daripada terlibat dan mencetuskan peperangan. Perpaduan antara kaum wanita ini telah digambarkan di awal cerita di mana mereka berarak dan berpakaian serba hitam menuju ke tanah perkuburan. Gerakan yang diterajui oleh golongan wanita-wanita ini juga seringkali melakukan perjumpaan di sebuah kafe yang dimiliki oleh seorang janda yang cantik dengan anak satu yang mana digambarkan oleh pengarah sedikit elemen romantik dalam filem tersebut dengan seorang tukang yang beragama Islam yang melakukan kerjanya di kafe tersebut. Terdapat banyak tindakan yang diambil oleh gerakan persatuan wanita-wanita tersebut bagi menghalang peperangan daripada tercetus, seperti melumpuhkan set televisyen bagi menghalang penyebaran berita yang menggambarkan perselisihan agama yang berlaku di kawasan lain yang mampu mencetuskan peperangan. Isteri Datuk Bandar yang merupakan ketua kepada gerakan regimen ini juga telah memalsukan suatu situasi di mana dia terdengar suara mistik yang menyuruh supaya keamanan kekal dijaga. Pada waktu malam pula, para isteri telah menggali senjata-senjata yang telah dikuburkan oleh suami mereka dan menyembunyikannya di tempat lain bagi mengelakkan suami mereka terlibat dalam peperangan. Mereka juga telah memesan sebuah bas yang penuh dengan penari eksotik diimport dari Ukraine dengan memalsukan keadaan bahawa bas mereka telah rosak dan perlu tempat berteduh buat sementara waktu sebagai hiburan yang dapat memancing perhatian para lelaki daripada terlibat dengan peperangan. Klimaks kepada cerita ini adalah apabila segala usaha telah dilakukan bagi mengelakkan peperangan berlaku, seorang lelaki muda terbunuh dalam kejadian berbalas tembakan di kampung seberang. Bagi mengekalkan momentum usaha mengelakkan peperangan dari terjadi, ahli keluarga kepada lelaki yang terkorban tersebut telah memalsukan punca kematiannya dengan mengatakan bahawa dia terkena suatu penyakit dan telah menyembunyikan mayat tersebut daripada pengetahuan kaum lelaki. Jadi, daripada filem yang kami kaji ini, kami berdua dapati bahawa terdapat dua isu berbangkit yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai tauladan adalah, yang pertama, isu berbangkit pertama adalah perpecahan belah di antara masyarakat Muslim dan Kristian disebabkan oleh penularan anasi-anasi yang tidak elok. Jadi, berdasarkan daripada sinopsis cerita itu, masyarakat Muslim dan Kristian pada awalnya yang tinggal di kampung itu hidup aman damai tanpa berlaku sebarang penolakan ataupun perbezaan di sebalik ketidaksamaan agama mereka.
namun disebabkan oleh penularan anasir-anasir melalui media massa dan media sosial seperti televisyen, telefon, surat khabar yang tular telah pun mencetuskan perbelahan dan perpecahan di antara masyarakat di dalam kampung tersebut. Isu berbangkit yang kedua adalah woman as peacemaker dan woman empowerment. Melalui filem ini dapat kita telusuri dengan lebih dalam lagi mengenai peranan kaum wanita itu sendiri. Di dalam kampung tersebut, walaupun kaum wanita itu mempunyai ketidaksamaan dan berbeza dari segi agama dan bangsa, namun itu tidak menjadikan ketidaksamaan itu sebagai salah satu penghalang untuk mereka menyatukan masyarakat. Iaitu secara khususnya kaum lelaki dan Muslim dan Kristian yang berpecah disebabkan oleh penularan wabak tadi. Jadi dapat kita lihatlah bahawa wanita bukanlah kaum yang lemah ataupun golongan yang lemah. Mereka mampu memberi kesedaran kepada lelaki-lelaki tersebut mengenai ketidakmatangan mereka dalam perpecahan disebabkan oleh anasir luar. Seterusnya, pengajaran yang dapat diambil melalui cerita Where Do We Go Now arahan Nadine Labaki ini adalah kami dapati terdapat dua pengajaran yang dapat kita ambil untuk dijadikan sebagai asas dan tauladan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang berbilang agama dan kaum. Pengajaran pertama adalah kita hendaklah hidup dalam saling hormat menghormati antara sesama manusia, tidak mengenal agama dan juga bangsa. Dalam konteks ini, kita perlu hormat apa yang mereka lakukan dan mereka juga perlu hormat apa yang kita lakukan sebagai penganut agama masing-masing. Jika kita hormat menghormati, jadi perpecahan belah di antara kaum tidak akan berlaku. Seterusnya, pengajaran yang kedua daripada cerita ini adalah sebagai masyarakat yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbilang agama, kita hendaklah hidup dalam saling tolong-menolong antara satu sama lain serta hidup dalam kesejahteraan dalam membentuk situasi yang aman dan tenteram. Sebagai contohnya, jika sesuatu kaum yang beragama berbeza daripada agama yang kita anuti mengadakan majlis atau upacara yang melibatkan pertolongan daripada segi keuangan ataupun dari segi fizikal sekalipun, kita hendaklah mengulurkan bantuan. Dengan ini, apabila kita hidup dalam saling tolong-menolong, kita akan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Apa yang dapat diperhatikan melalui filem ini adalah sifat bersatu padu sangat penting dalam merealisasikan sesuatu perkara walaupun dianggap sebagai mustahil untuk dicapai. Sifat perpaduan dan kesungguhan dapat diperhatikan melalui gerakan wanita tersebut yang mencuba sedaya upaya dengan pelbagai usaha dilakukan bagi menghalang peperangan yang telah menjadi tradisi sejak sekian lama daripada berlaku. Selain itu, peranan perempuan juga sangat penting dalam memujuk dan menghalang kaum lelaki daripada terlibat dengan peperangan, membuktikan bahawa dalam mencapai matlamat masyarakat yang aman damai, kedua-dua pihak memainkan peranan yang sama penting.